أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnia kita telah diberikan kesempatan untuk sekali lagi mendengar bersama-sama perkongsian di segmen Ramadan Putrajaya FM dengan tajuk Menjejak Lailatul Qadar bahagian yang kedua. Alhamdulillah, pada bahagian yang pertama dahulu kita telah pun membincangkan serba sedikit tentang makna Lailatul Qadar dan kelebihan Lailatul Qadar, juga beberapa tips tentang bagaimana kita nak menjejak Lailatul Qadar. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana kita masih lagi diberi peluang, diberi ruang untuk bersama-sama mendengar tazkirah dan perkongsian untuk mencari ilmu bagaimana kita nak menjejak Lailatul Qadar ini. Jadi sesungguhnya Allah telah berikan satu keistimewaan pada satu malam dalam bulan Ramadan khusus untuk hamba-Nya, di mana malam ini adalah satu anugerah kepada sesiapa sahaja yang bisa mendapatkannya. Alhamdulillah, ala kulli hal, kita haruslah menjadi umat yang sentiasa bersyukur dalam apa keadaan sekalipun. Mungkin ada waktunya kita tidak mendapat apa yang kita kehendaki, tapi itulah yang lebih baik. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang lebih mengetahui. Jadi pada segmen kali ini kita akan membincangkan dengan lebih terperinci bagaimana cara untuk kita cuba menjemput malam Al-Qadar ini, kerana haruslah ada caranya untuk kita sampai kepada sesuatu tujuan itu. Jadi kalau kita perhatikan semula, Rasulullah telah banyak memberikan tips tentang bagaimana hendak mencari malam yang sangat diberkati ini. Kalau kita tinjau kembali kepada hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada banyak hadis yang telah diriwayatkan tentang hin-hin di manakah malam Al-Qadar ini. Antara salah satu yang ingin saya sebutkan di sini adalah satu riwayat yang masyhur bahawa malam Lailatul Qadar adalah pada malam yang ke-27 Ramadan. Ini adalah daripada Sahih Muslim. Dan satu lagi hadis yang sahih adalah malam Lailatul Qadar adalah 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian satu lagi hadis sahih adalah malam Lailatul Qadar adalah 10 hari terakhir di malam ganjil. Jadi kalau kita melihat di sini dari satu sudut pandangan bahawa Rasulullah memang telah seolah-olah memberikan satu gambaran yang jelas bahawa Lailatul Qadar ini memang terletak pada 10 malam yang terakhir dan lebih dikhususkan pada malam-malam yang ganjil. Walau bagaimanapun, suka untuk saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga para pendengar sekalian bahawa sesungguhnya rahsia malam Al-Qadar ini hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita di kalangan hamba-Nya hanya beberapa segelintir orang sahaja yang akan diberikan rahsia ataupun pengetahuan tentang malam tersebut. Pada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita haruslah berusaha sedaya upaya kita untuk mencuba mendapatkan Lailatul Qadar ini dengan segala pengetahuan yang kita ada.
Oleh sebab itu, inilah sebabnya kita berusaha setiap kali Ramadan datang kita akan membincangkan tentang isu Lailatul Qadar ini berulang-ulang kali. Walaupun kita pernah mendengar tentang cerita bagaimana nak dapatkan Lailatul Qadar ini banyak kali, namun kita tidak haruslah berhenti hanya sekadar bila kita dah tahu sedikit saja ilmu tentang Lailatul Qadar ini. Jadi kita harus terus menggali lagi sehingga kita benar-benar berupaya untuk diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merasai malam tersebut. Maka kita kembali balik kepada agenda utama kita, iaitu macam mana kita nak menjejak Lailatul Qadar ini. Jadi seperti yang dikongsikan pada segmen yang lepas, kita telah memberitahu bahawa ada 3 perkara yang harus kita beri penelitian, iaitu yang pertamanya adalah niat yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar, iaitu disertai dengan azam yang kuat. Yang keduanya adalah melalui perkataan atau sesuatu yang harus kita sebut, iaitu berunsurkan doa. Maka kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dikurniakan malam tersebut. Dan kita terus berdoa tanpa jemu sepanjang bulan Ramadan. Yang ketiganya adalah melalui perbuatan, iaitu apa sahaja af'al yang kita lakukan adalah semata-mata untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tidak dinafikan bahawa apabila kita telah memasangkan niat ataupun azam untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar ini, maka usaha kita itu insya-Allah dia akan secara automatik akan menjurus kepada penganugerahan malam tersebut. Jadi atas dasar itulah kita mempertingkatkan amal ibadah kita. Kita berusaha membaca Al-Quran, mentadabbur maknanya dengan bersungguh-sungguh. Kita berusaha untuk memperbaiki bacaan Quran kita, bacaan yang tartil dengan tajwidnya, dengan perlahan-lahannya, dan kemudian kita berusaha dengan menambah lagi bacaan zikir kita, ditambah pula dengan qiyamul lail, dengan solat sunat taubat dan bermacam-macam jenis solat lagi. Semuanya itu adalah bentuk-bentuk yang kita usahakan, iaitu mujahadah kita untuk menjemput Lailatul Qadar ini. Kita harapkan bahawa dengan amal kita yang tak seberapa ini, Allah memandang kita dengan penuh kasih sayangnya dan dia memberikan kita satu ganjaran yang istimewa, iaitu penganugerahan Lailatul Qadar pada diri kita. Maka kita akan masuk lagi kepada beberapa poin penting dalam usaha menjejak Lailatul Qadar ini. Jadi antara yang boleh dikongsikan pada segmen kali ini adalah membaca doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang para pendengar yang sedia maklum, yang pernah mendengar ceramah-ceramah sebelum ni, ada belajar tentang doa-doa yang sangat-sangat dianjurkan untuk dibaca pada bulan Ramadan, iaitu satunya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi doa ini adalah satu doa yang diajarkan kepada kita untuk kita amalkan apabila biasanya menjelang Ramadan saja kita banyak memakai doa ini. Sebenarnya doa ini boleh digunakan di bila-bila waktu sahaja, tapi doa ini sebenarnya khusus diberitakan kepada kita melalui Ummahatul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di mana apabila Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah yang harus dilakukan sekiranya bertemu dengan
Lailatul Qadar. Maka Rasulullah SAW mengajarkan Sayyidatina Aisyah doa tersebut. Maka doa ini bolehlah kita gunakan sebagai satu bentuk usaha di mana kita ingin menjemput Lailatul Qadar. Kita baca ulang-ulang setiap kali lepas solat fardu, setiap kali lepas solat sunat, ataupun di waktu-waktu kita sedang berehat, beristirahat, boleh juga dibacakan. Jadi kita ulang-ulangkan bacaan doa ini, iaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Mudah-mudahan dengan istiqamahnya kita mengamalkan doa itu, maka apabila berlakunya malam Al-Qadar itu, kita telah pun mendapatkan satu bentuk amalan yang mana Rasulullah sendiri mengajarnya kepada kita melalui Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka itulah satu kelebihan, satu nikmat, satu rahmat membaca sebuah doa yang diajarkan khusus oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, demi apabila berjumpa dengan Lailatul Qadar. Jadi itu yang pertama. Maka doa itu adalah penting. Jadi kita bersama-sama menghayati doa tersebut, maksudnya supaya kita dapat rasa feel kepada doa tersebut. Kemudian masuk kepada poin yang kedua, kita akan membicarakan tentang satu lagi doa yang mana kita boleh lafazkan seberapa banyak kali yang mungkin. Iaitulah satu bentuk doa yang berbunyi begini, Allahumma rzuqna Lailatul Qadri ya Allah. Ataupun kita boleh tambahkan lagi dengan lebih pengkhususan, iaitu Allahumma rzuqna Lailatul Qadri fi hadhihi sanati. Maksud dia, ya Allah, rezekikanlah kami dengan malam Al-Qadar pada tahun ini. Jadi doa ini sangat spesifik. Maksudnya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kita rezeki, dikurniakan Lailatul Qadar pada tahun ini. Jadi kita ulang dan ulang doa ini dengan harapan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mendengar doa kita dan melihat kesungguhan kita dan keikhlasan kita dalam beramal ibadah demi untuk mencari keridhaan Dia. Jadi dengan rahmat dan kurnianya, maka Dia pun kan menganugerahkan kita Lailatul Qadar. Jadi bagaimana perasaan ataupun rasa malam tersebut adalah sebenarnya hanya dalam pengetahuan kita sendiri. Untuk itu, kalau nak diperkatakan di sini, sebenarnya terlalu luas ilmunya. Maka cukuplah kita berusaha dahulu bagaimana untuk menjejak Lailatul Qadar ini dengan segala bentuk keilmuan yang kita boleh dapatkan, supaya mudah-mudahan dengan usaha dan mujahadah kita ini, kita akan diberikan satu anugerah yang tidak ternilai bagi kita, bagi setiap hamba yang berusaha untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar yang dirahmati Allah, dalam usaha kita untuk menjejak Lailatul Qadar ini juga, ya, kita haruslah terus istiqamah dalam apa juga perkara yang kita lakukan. Contohnya dalam sudut ibadah solat, maka kita istiqamah kepada solat-solat sunat yang kita telah lakukan bermula daripada awal Ramadan hingga ke penghujungnya. Jadi janganlah kita hanya target hari-hari tertentu sahaja, yang di mana kita merasakan bahawa malam-malam tersebut ada kebarangkalian itu adalah Lailatul Qadar. Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala ni cukup suka berahsia, dan apabila Dia sangat suka kepada
hamba-hambanya yang cuba merungkai rahsia. Oleh sebab itulah dia sembunyikan Lailatul Qadar ini, sedangkan pada satu ketika Rasulullah SAW telah pun diberitahu tentang malam tersebut dengan secara tepatnya. Lalu apabila baginda Rasulullah SAW mendapat information tu, kemudian dia nak baginda nak mengkhabarkan tentang malam tersebut kepada sahabat-sahabat baginda. Berlaku satu peristiwa di mana ada dua orang sedang bertengkar. Maka asbab kepada perkara itu, maka Rasulullah merasakan tidak sesuai untuk dikabarkan. Maka terus baginda pun menyebut bahawa carilah malam itu pada malam ke-21 atau 23 atau 25 atau 27. Ini adalah satu hadis sahih. Maksud dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang tahu akan malam tersebut. Tapi atas itulah dia yang dikatakan bahawa Allah ni sangat suka berahsia. Maka walaupun Rasulullah telah pun diberitahu, kemudian seolah-olah ditahan daripada mengkhabarkan tentang malam tersebut, supaya kita ni hamba-hamba Allah yang lemah, yang jahil, yang tidak mempunyai apa-apa kekuatan, supaya kita bersungguh-sungguh berusaha dalam mencari dan menjejak Lailatul Qadar ini setiap hari, bermula daripada 1 Ramadan. Kerana walaupun banyak pendapat ataupun berdasarkan hadis-hadis yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW, bahawanya 10 malam yang terakhir itulah terletaknya malam Al-Qadar. Tapi kita harus ingat bahawa itu adalah hint yang Rasulullah berikan. Ada kebarangkalian bahawa malam Al-Qadar ini boleh berlaku di luar 10 malam yang terakhir. Ada kebarangkalian, cuma mungkin tipis. Oleh itu, janganlah kita leka ataupun kita terlalu taksub dengan nak mencari malam Al-Qadar ini hanya pada 10 malam yang terakhir saja, hingga kita lupa bahawa pada bulan Ramadan sahaja Allah telah memberikan satu bentuk kelainan dalam ibadah kita. Apabila kita buat setiap hari, ada sahaja balasan ataupun manfaat yang kita akan perolehi. Oleh itu kita haruslah manfaatkan sebaiknya setiap malam dalam bulan Ramadan ini. Bahkan setiap hari pun kita kena ambil manfaat. Satu lagi poin yang ingin saya kongsikan dengan saudara-saudari pendengar sekalian, bahawa sesungguhnya apa yang kita lakukan pada waktu siang hari dalam bulan Ramadan adalah satu bentuk yang akan membantu kita dalam usaha menjejak Lailatul Qadar. Oleh itu, kita perhatikan semula apakah kita punya timetable, kita punya schedule pada siang hari dalam bulan Ramadan. Bermula daripada bangun sahur. Jadi pukul berapa kita bangun sahur dan apa yang kita buat pada waktu sahur. Pada waktu sahur pun kita sangat-sangat digalakkan berdoa, kerana mustajab doa. Dan apa salahnya kalau kita doa juga, doa-doa yang kita ajarkan pada awal tadi itu untuk kita bacakan pada waktu sahur. Ajarkan juga kepada isteri dan anak-anak kita, kan, doa pada waktu sahur. Kemudian selepas waktu sahur masuk, solat sunat subuh sebelum kita menunaikan solat fardu subuh. Kemudian selepas solat fardu subuh, mungkin kita boleh bertadarus Quran ataupun kita boleh berzikir. Kemudian kita berehat sebentar, ada solat isyraq. Kemudian masuk waktu duha, kita buat solat duha lagi. InsyaAllah kalau bagi yang berkemampuan, kalau selama ni kita buat
solat duha 2 rakaat, kita tambah jadi 4 rakaat. Mungkin ada yang dah biasa buat 4 rakaat, kita tambah jadi 8 rakaat. Jadi kita istiqamah, kita maintain buat 8 rakaat tiap-tiap hari kalau yang mampu lah. Jadi kalau yang tak mampu, boleh sahaja buat dengan 2. Yang penting kita buat dan istiqamah, kerana satu bentuk amal itu Allah lebih suka kalau seseorang itu buat sesuatu amal yang walaupun sedikit tapi secara istiqamah. Jadi kita buatkan sesuatu yang kita boleh istiqamah. Jadi andai kata kita mampu buat 2 rakaat, kita teruskan buat 2 rakaat setiap hari. Jadi kalau nak tambah pun alhamdulillah. Maka kita buat solat duha. Jadi selepas solat duha, mungkin kita baca Quran lagi, ataupun kita berzikir. Kemudian kita sehingga tunggu waktu zuhur. Jadi sepanjang waktu, mungkin ada yang pada mereka yang bekerja, sepanjang waktu pekerjaan, sambil-sambil buat kerja tu sambil berzikir lagi, berzikir dalam hati, sambil baca doa dalam hati, teruskan seolah-olah on 24 hours. Waktu kerja kita, waktu tidur kita, dan kita tambah lagi. Kita penuhi rutin harian kita dalam bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang tidak pernah kita buat di luar Ramadan. Kerana pada waktu bulan inilah kita nak bersungguh-sungguh mengejar, mencari keredaan Allah SWT melalui mujahadah kita sendiri. Di Allah SWT pernah sebut dalam Quran, Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum selagi kaum itu tidak mengubah diri mereka sendiri. Maka hanya kita sahaja yang dapat menjemput rahmat Tuhan dengan perubahan yang kita lakukan pada diri kita. Sebelum ni mungkin kita jarang buat solat sunat ataupun tak pernah buat solat sunat. Jadi apakah salahnya kalau kita mula daripada Ramadan tahun ini? Kalau kita tak pernah buat solat duha, maka pada Ramadan kali ini kita mula buat solat duha. Jadi perkara-perkara yang seumpama ini ada satu bentuk perubahan, ataupun kita katakan hijrah diri kita dan jihad diri kita sendiri dengan diri dan diri kita, dengan tenaga yang kita ada. Kemudian mungkin kita jarang bersedekah. Sebelum-sebelum kita jarang bersedekah. Jadi pada bulan Ramadan kali ini kita berniat dan kita usahakan untuk bersedekah sebanyak mungkin. Jadi pada itulah kita boleh mendapat hikmah daripada satu ayat Quran yang Allah sebut, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim. Di situ disebut iaitu mereka orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan diri dan harta mereka. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Hajaru itu hijrah, wa jahadu berjihad fi sabilillah di jalan Allah, bi amwalihim dengan harta mereka, wa anfusihim dan diri mereka. Jadi dengan harta mereka ni maksudnya dengan apa yang ada ni, bersedekah, berinfak. Kemudian dengan diri mereka itu adalah jadi kalau mampu kita pergi bantu orang di luar. Setidaknya kalau kita tak mampu di luar, kita mula dengan di rumah dulu. Kita bantu isteri kita, kita bantu anak-anak kita, kita bantu ibu bapa kita, kita bantu adik-beradik kita, ya. Jadi itulah maksudnya diri, tenaga kita, masa kita korbankan. A'zamu darajatan indallah, maka mereka ini adalah orang yang Allah angkat darjat mereka di sisi Tuhan. Wa ulaika humul faizun, mereka ini adalah orang-orang yang beroleh kemenangan. Maka berdasarkan ayat Quran yang telah kita bacakan tadi, itulah konsep yang kita boleh guna pakai dalam bulan Ramadan ini dalam usaha kita nak menjejak Lailatul Qadar. Maka barang siapa yang melakukan sedemikian rupa, maka sudah tentulah mereka ini akan diangkat darjat mereka, dan diangkatnya darjat mereka ini adalah
Salah satunya adalah dalam bentuk dianugerahkan Lailatul Qadar kepada mereka. Bayangkan, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ataupun lebih kurang 83 tahun. Lebih baik daripada itu. Maka kita dikurniakan pahala ataupun kebaikan selama 83 tahun. Jadi betapa besarnya ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada kita pada malam tersebut bagi mereka yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Tapi sebenarnya ganjaran ataupun pahala selama 83 tahun itu sebenarnya hanya secebih saja daripada kemuliaan Lailatul Qadar itu sendiri. Kerana sesungguhnya terdapat 1001 rahsia di dalam malam Al-Qadar ini. Jadi sangat rugi kalau kita tidak berusaha untuk mendapatkan malam Al-Qadar ini. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu dahulu segmen kita pada kali ini. Mohon maaf andai tersalah bahasa, tersilap kata. Jadi saya doakan kepada diri saya sendiri, moga istiqamah dalam bulan Ramadan ini, dan moga-moga kita terus berusaha untuk menjejak Lailatul Qadar. Kita terus mengamalkan apa sahaja keilmuan yang kita ada dalam usaha untuk menjejak Lailatul Qadar ini, dan kita berdoa dan berdoa dengan penuh pengharapan agar pada tahun ini, pada Ramadan tahun 1441 Hijrah, kita akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dengan Lailatul Qadar, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.